Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Apa khabar semua? Diharap murid-murid dalam keadaan sihat dan bersemangat untuk bersama-sama cikgu melakukan eksperimen pada hari ini. Hari ini kita akan menjalankan eksperimen untuk mengenal pasti bagaimanakah pemanjangan spring berubah dengan daya yang dikenakan. Murid-murid boleh merujuk buku teks tingkatan 5 muka surat 25 dan 26 semasa melakukan eksperimen ini. Adakah murid-murid sekalian sudah bersedia? Jika sudah bersedia, jom kita mulakan eksperimen pada hari ini. Sebelum memulakan eksperimen, kita seharusnya mengenal pasti apakah inference, hipotesis, tujuan eksperimen dan juga pemboleh-pemboleh ubah yang terlibat. Dalam eksperimen ini, inference kita ialah daya yang dikenakan ke atas suatu spring mempengaruhi pemanjangan spring itu. Hipotesisnya pula, semakin besar daya yang kita simbolkan sebagai F, semakin besar pemanjangan spring yang kita simbolkan sebagai X. Tujuan eksperimen pada hari ini ialah menentukan hubungan antara daya dengan pemanjangan spring. Terdapat 3 pemboleh ubah yang perlu kita kenal pasti sebelum melakukan sesuatu eksperimen, iaitu pemboleh ubah dimanipulasikan, pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah dimalarkan. Dalam eksperimen pada hari ini, pemboleh ubah dimanipulasi ialah daya, pemboleh ubah bergerak balas ialah pemanjangan spring, manakala pemboleh ubah dimalarkan ialah kekerasan spring. Murid-murid dibekalkan radas iaitu spring dengan panjang sekurang-kurangnya 10 cm, 5 keping pemberat berslot 10 gram, 5 keping pemberat berslot 20 gram dan 5 keping pemberat berslot 50 gram, pembaris setengah meter dan 2 buah kaki ritot. Selain itu, bahan yang diperlukan juga ialah jarum peniti, plastising dan benang. Ini adalah radas yang telah siap dipasang. Pembaris meter diapit pada kaki ritot dan spring digantung pada kaki ritot dengan menggunakan benang. Jarum peniti dilekatkan pada hujung spring dengan menggunakan plastising. Murid-murid boleh merujuk susunan radas pada slide yang akan dipaparkan. Setelah kita menyusun alat radas, langkah pertama ialah dengan mengukur bacaan panjang asal spring. Pastikan jarum peniti berhenti bergerak sebelum mengambil bacaan. Tahukah murid-murid apakah langkah berjaga-jaga yang perlu anda ambil semasa mengukur bacaan panjang spring bagi memastikan ketidakpastian atau ralat dapat dikurangkan? Ya betul, ambil bacaan panjang spring dengan kedudukan mata kita mestilah berserenjang dengan skala bacaan pembaris meter bagi mengelakkan berlakunya ralat paralaks. Bacaan bagi panjang asal spring direkodkan ke dalam jadual. Murid-murid, pastikan juga pemanjangan spring tidak melebihi setengah daripada panjang asal spring supaya spring itu tidak mengalami pemanjangan lampau dan boleh kembali kepada panjang asalnya. Apakah pula maksud pemanjangan lampau spring? Pemanjangan lampau spring ataupun spring yang diregang telah melebihi had kenyal. Spring tidak dapat kembali kepada panjang asal selepas pemberat atau daya yang dikenakan pada spring itu dialihkan. Hal ini bermakna setiap spring mempunyai suatu had kenyal. Spring yang diregang melebihi had kenyalnya tidak dapat kembali kepada panjang asalnya. Murid-murid boleh melihat contoh seperti spring yang ada pada tangan cikgu ini. Dah sedia nak sambung eksperimen kita tadi? Jom. Setelah bacaan panjang asal spring direkodkan dalam langkah yang pertama, langkah kedua ialah dengan meletakkan 5 keping pemberat berslot berjisim 10 gram pada spring dan bacaan panjang spring direkodkan ke dalam jadual.
Apabila kita telah mendapat bacaan panjang spring setelah diletakkan pemberat berslot tadi, bagaimana pula kita dapat mencari pemanjangan spring? Pemanjangan spring merupakan penambahan panjang spring apabila daya regangan dikenakan ke atas spring itu. Pemanjangan spring X ialah panjang spring yang diregang tolak panjang asal spring. Contoh pengiraan, apabila panjang spring yang diregang kita mendapat bacaan 10.4 cm, panjang asal spring ialah 10.0 cm. Jadi, pemanjangan spring X ialah 10.4 ditolak dengan 10.0 dan nilai pemanjangan spring kita akan dapat 0.4 cm. Eksperimen diteruskan dengan menggunakan pemberat berslot yang berbeza iaitu 100 gram, 150 gram, 200 gram dan 250 gram. Seterusnya, panjang spring diukur dan direkodkan ke dalam jadual setiap kali pemberat berslot berlainan tadi digunakan. Murid-murid perlu ingat magnitude daya dalam unit Newton dihitung dengan menukarkan jisim berslot kepada unit kilogram terlebih dahulu sebelum didarab dengan nilai pecutan graviti iaitu 9.81 meter per saat. Hasil daripada eksperimen yang telah kita jalankan, maka kita akan memperoleh data seperti yang dipaparkan di dalam jadual. Langkah seterusnya ialah dengan memplotkan graf pemanjangan spring X melawan daya F. Daripada data yang diperoleh dan graf yang diplot, satu pemerhatian boleh dibuat iaitu pemanjangan spring bertambah dengan daya. Graf yang terhasil ialah graf garis lurus yang melalui titik asalan seperti rajah. Kesimpulannya, semakin bertambah daya, semakin bertambah pemanjangan spring. Maka hipotesis diterima. Dengan itu, berakhirlah eksperimen untuk kita pada kali ini. Semoga semua murid dapat memanfaatkan perkongsian video amali pada hari ini. Selamat belajar dan semoga berjaya diucapkan. Sehingga bertemu lagi di lain waktu. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!